Assalamualaikum. Nada baru je habis baca kisah pasal Abu Sufyan. Um, okay, nama penuh dia Abu Sufyan bin Al-Harith. Jadinya Abu Sufyan ni dia sebaya dengan Rasulullah SAW. Abu Sufyan ni juga sepupu dekat Nabi Muhammad SAW. Tapi macam Abu Sufyan juga merupakan saudara sesuai Nabi Muhammad. Kerana sama-sama disusui oleh Sayyidah Salimah As-Sa'adiyah. Kemudian macam Abu Sufyan ni dia penentang agama Islam yang sangat tegar. Kiranya pemusuhan antara Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW ni nak dekat 20 tahun juga. So Nada baca apa yang Nada ingat macam short story kan. Macam dia tentang agama Nabi Muhammad sangat-sangat. Lepas tu one day Nabi Muhammad nak berhijrah ke Mekah. Lepas tu sebelum Nabi Muhammad dia nak takluk kota Mekah, dia Nabi Muhammad hantar surat dekat Abu Sufyan. Macam nak minta lah Abu Sufyan tu peluk Islam. Lepas tu macam Abu Sufyan ni macam tak nak lah. Lepas tu dia ceritalah dengan dia punya wife dengan anak-anak dia. Lepas tu wife dia pun wife dengan anak-anak dia cakap lah, patutnya engkau lah yang peluk Islam, engkau lah yang patut tolong Rasulullah dari awal, tapi engkau lah yang penentang paling tegar lah. So macam keluarga dia minta dia masuk Islam juga, ikut Rasulullah. Sebab pada masa tu Rasulullah nak takluk kota Mekah dengan nak kembangkan Islam lah kan. So macam waktu tu memang Islam dah berkembang, tapi kiranya Abu Sufyan tentang juga. Lepas tu dia ada banyak lah macam kisah dia. Macam contoh Abu Sufyan dia nak jumpa Rasulullah, dia nak cakap dengan Rasulullah sendiri, nak cakap yang dia sebenarnya dah reda nak masuk Islam, dia memang bersungguh nak masuk Islam, tapi Rasulullah berpaling dari dia, macam tak nak pandang dia. Lepas tu Abu Sufyan kejar juga sebab kan Rasulullah tengah on the way nak ke Mekah. Lepas tu Abu Sufyan ni dia siap menyamar diri supaya tak nak orang nampak dia. Sebab kalau orang Islam nampak dia, orang nak bunuh dia, macam tu lah. So macam Abu Sufyan dia macam kejar Rasulullah sampai depan mata Rasulullah, baru dia buka, dia tunjuk muka dia, nak cakap yang dia dah peluk Islam, dia dah bersungguh nak peluk Islam. Tapi Rasulullah berpaling juga. Bila Rasulullah berpaling tak nak tengok muka dia, semua rombongan tu pun berpaling dari Abu Sufyan. Lepas tu Abu Sufyan ikhtiarlah banyak cara tanya dia punya peneman yang kejar Rasulullah. Dia tanya pendapat. Lepas tu paman dia kata cuba minta tanya Nuaiman bin Al-Harith. So macam Nuaiman tu cakap lepas tu Nuaiman tu rela untuk menghentikan cacian dia kepada Abu Sufyan. Lepas tu dia reda. Dia kata dia tak akan menyerang Abu Sufyan lagi. So by then lepas tu Abu Sufyan ikut je Rasulullah untuk nak masuk kota Mekah tu. Bila dah start perang, mula Rasulullah dekat tengah-tengah medan perang nak bertahan. Lepas tu tiba-tiba Abu Sufyan datang. Abu Sufyan nak tahankan Islam. Abu Sufyan nak tolong cover Rasulullah SAW. Lepas tu dia macam Abu Sufyan ni katalah dia bernekat, demi Allah aku akan menebus segala kesalahanku dalam memusuhi Rasulullah SAW, dan beliau pasti akan melihat perjuanganku yang akan membuat Allah dan beliau reda. So dia memang sanggup nak pertahankan agama Islam, sanggup nak jaga Rasulullah SAW sebab dia nak tebus kesalahan dia, macam tu. Lepas tu waktu tiba-tiba Rasulullah dekat tengah medan tu, Abu Sufyan lompat dari kuda dia. Lepas tu dia cabut dia punya pedang. Lepas tu lepas tu tangan kanan dia ada pegang untuk melindungi Rasulullah SAW. Lepas tu tangan kiri dia memegang haiwan tunggangan Rasulullah. Lepas tu Rasulullah tanyalah, siapa ni? Lepas tu Abbas jawab, dia adalah saudaramu dan sepupumu Abu Sufyan bin Al-Harith. Redailah dia Rasulullah SAW. Macam tu, macam semua orang minta Rasulullah redai dia. Lepas tu at the end Rasulullah pun cakap dia sebenarnya dah reda
Abu Sufyan dan Allah telah mengampuni pemusuhan yang telah ia lakukan kepadaku, macam tu. Lepas tu Abu Sufyan tu sangat happy lah. Bila dia happy, Rasulullah pun cakap, dia kata, wahai saudaraku, majulah dan bunuhlah. Lepas tu Abu Sufyan pun beranglah untuk selamatkan Rasulullah SAW dan Islam. Lepas tu bila Rasulullah SAW cerita pasal Abu Sufyan dekat Sayyidatina Aisyah. Lepas tu macam Aisyah pun tak tahulah itu sebenarnya Abu Sufyan yang tolong selamatkan Islam dan Rasulullah juga. Lepas tu bila Rasulullah SAW wafat, Abu Sufyan lah yang sangat sedih. Dia siap buat syair. Dia cakap betapa sedihnya dia. Lepas tu Nadia macam baca tadi pun Nadia rasa sangat sedih. Apa yang Nadia paling terkesan dari syair dia, dia cakap dia cakap kami kehilangan wahyu dan orang yang senantiasa dihampiri oleh Jibril, dan itulah yang lebih pantang menjadi perjalanan jiwa manusia. Dialah seorang Nabi yang telah melenyapkan keraguan diri kamu dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan dengan apa yang ia sabdakan. So macam rasa terkesan sangat sebab macam kita hilang orang yang Nabi yang sangat berguna sebenarnya untuk kita. Tapi itulah. Lepas tu, tak lama lepas tu, waktu kekhalifahan Umar Al-Faruq, Abu Sufyan ni rasa yang dia dah nak meninggal. So dia gali kubur dia sendiri. Lepas tu dia cakap dengan keluarga dia, jangan sedih, jangan tangisi pemergianku, macam tu. Lepas tu dia cakap lah, demi Allah, aku tidak pernah berhubungan lagi dengan kesalahan sejak aku masuk Islam. So macam dia memang betul-betul insaf dan masuk Islam. Tapi nak ceritanya, macam kesungguhan Abu Sufyan tu nak masuk Islam, walaupun dialah orang yang paling tentang Islam dulu. Lepas tu bila dia nak terima Islam, tiba-tiba Rasulullah macam tak suka dia. Macam sedih lah kan. Siapa je tak sedih kan. Tapi macam bila Abu Sufyan tu bersungguh-sungguh sangat nak masuk Islam, kita ni dah masuk Islam pun macam biasa-biasa je, tak boleh bayangkan tak macam Abu Sufyan. Even Rasulullah berpaling dari pandang dia. Kawan-kawan, sahabat-sahabat Rasulullah, rombongan tu semua tak nak pandang Abu Sufyan. Abu Sufyan ni bersungguh ni nak masuk Islam. Sampailah berperang, sampai sanggup mati tu. Sangat macam, wah, hebatlah, subhanallah. So, bersungguh-sungguhlah dalam apa jua yang kita kejar. Ingat Allah. Bye. Assalamualaikum.